Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita sambung lagi unit 1 Sains tahun 4 iaitu kemahiran proses sains. Kali ini cikgu akan ajar kamu iaitu soalan berkaitan tujuan, hipotesis dan cara membuat pemerhatian. Okey, di sini kita lihat ya. Okey, tengok pada slide saya yang pertama ni. Kita lihat rajah A, kita lihat cawan A, kita letak 1 sudu gula. Cawan B, kita letak 2 sudu gula. Di mana kedua-duanya mengandungi air 100 ml. Setelah kita letak gula pada setiap cawan, tengok cawan A, masa gula melarut adalah 2 minit. Cawan B, masa gula melarut adalah 4 minit. Ini adalah data yang direkodkan. Daripada maklumat di atas, kita boleh mencari pemboleh ubah. Cuba murid cari. Apakah pemboleh ubah dimalarkan? Apakah pemboleh ubah dimanipulasi? Dan apakah pemboleh ubah bergerak balas? Ini jawapannya ya. Pemboleh ubah dimalarkan adalah kuantiti air. Kenapa kuantiti air? Kerana cawan A mempunyai 100 ml air dan sama. Ingat, dimalarkan maksud dia sama, tidak berubah. Dan cawan B juga 100 ml air. Kita tengok ya, pemboleh ubah dimanipulasi. Pemboleh ubah dimanipulasi maksud dia apa yang kita ubah di awal penyiasatan. Sebelum kita mula penyiasatan, sebelum data direkodkan, kita sudah buat perubahan. Jadi di sini apa yang tidak sama ialah kuantiti gula. Dan murid perlu ingat untuk tulis pemboleh ubah perlu ada parameter dan objek. Parameter di sini adalah kuantiti dan objek di sini bagi manipulasi adalah gula. Objek bagi dimalarkan adalah air. Seterusnya tengok pemboleh ubah bergerak balas, iaitu pemboleh ubah yang direkodkan, yang dicatatkan hasil penyiasatan. Tengok situ ya. Pemboleh ubah bergerak balas adalah masa gula melarut. Setelah kita mengenal pemboleh ubah, kita boleh mentafsir data. Di sini saya buat jadual ya. Jadual ini adalah salah satu daripada kemahiran proses sains berkomunikasi. Jika kita tidak buat jadual, kita boleh buat graf. Tapi di sini saya tunjuk satu saja contoh KPS berkomunikasi. Apakah KPS berkomunikasi? Saya sudah buat pada video 2 minggu lepas dan murid boleh rujuk. Kerana KPS berkomunikasi ada 5 cara. Di sini saya tunjuk satu saja dulu, iaitu membina jadual. Setelah dapatan direkodkan dan kita telah menterjemahkan ke dalam bentuk jadual, di sini ada sedikit contoh soalan yang biasa ditanya pada soalan kertas 2. Apakah tujuan penyiasatan? Tengok yang tulisan merah itu adalah kata kuncinya. Bagaimana cara menulis jawapan? Tengok ya. Pada tulisan merah itu, untuk menyiasat hubungan di antara PM dengan PB. Jadi murid hafal ni, kata kunci ni. Jadi kita masukkan PM pada penyiasatan tu apa? Dan PB pada penyiasatan tu apa? Jadi untuk jawapan ini, bagi soalan tujuan ialah
untuk menyiasat hubungan di antara kuantiti gula dengan masa gula melarut. Okey, seterusnya bagi soalan berkaitan pemerhatian. Apa yang kita nak lihat pada soalan ni? Apa yang dapat kita perhatikan pada soalan penyiasatan ini? Okey, contoh soalannya, apakah pemerhatian kamu dari penyiasatan? Okey, tengok pada tulisan merah itu, itulah kata kuncinya. Mohon hafal. Penting untuk digunakan pada soalan-soalan lain. Tulis PB, pilih PM, corak. Kita kena masukkan corak penyiasatan tu. Berbanding yang lain. Mesti ada perbandingan. Okey, tulis PB. Apakah PB? Masa gula melarut. Pilih PM. Kita nak pilih A pun boleh, nak pilih B pun boleh. Kita akan ambil cawan B. Jadi corak dia, masuk corak ni sama ada semakin banyak ke, semakin sedikit ke, semakin membesar ke, semakin berkurang ke, kita tengok pada soalan. Berbanding yang lain. Maksud dia kita kena buat perbandingan. Okey, contoh jawapan yang sebenar bagi soalan ini ya. Apakah pemerhatian kamu? Jadi jawapannya, masa gula melarut cawan B lebih lama berbanding cawan A. Okey, soalan yang ketiga. Kita tengok ya, kata kuncinya hipotesis. Apakah hipotesis? Hipotesis ialah kesimpulan awal, di mana kita buat kesimpulan sebelum mula penyiasatan. Okey, contoh di sini saya buat ya. Apakah hipotesis penyiasatan? Okey, tengok kepada tulisan dawat merah itu. Semakin corak PM, semakin corak PB. Okey, corak ni maksud dia sama ada meningkat, menurun, menaik, bertambah. Pilih ikut kesesuaian soalan. Okey, kemudian masukkan PM. Buat yang kedua, semakin corak. Tengok pula corak pada PB. Semakin menaik ke, semakin menurun ke, semakin bertambah ke, semakin lama ke. Kalau soalan berkaitan menton, semakin terang ke, semakin malap ke. Okey, tengok pada kesesuaian soalan. Kemudian masukkan PB-nya. Okey, contoh jawapan bagi soalan ini ya. Apakah hipotesis penyiasatan? Iaitu, semakin bertambah kuantiti gula, semakin lama masa gula melarut. Okey, jadi sebelum saya mengakhiri slide pada kali ini, saya mohon murid hafal semua kata kunci yang ditulis dengan tulisan merah itu. Ini adalah contoh hipotesis awal ya. Ada lagi soalan berkaitan hipotesis ini, iaitu hipotesis berprinsip. Jadi untuk hipotesis berprinsip, saya bercadar ingin mengajar murid ketika kita bersemuka nanti. Kerana ada beberapa isu teknikal yang perlu saya nyatakan supaya murid lebih faham. Jadi sebelum saya mengakhiri, mohon murid hafal kata kunci bagi soalan tujuan, iaitu untuk menyiasat hubungan di antara PM dengan PB. Kemudian kata kunci pemerhatian, tulis PB, pilih PM, corak berbanding yang lain. Dan kata kunci bagi soalan hipotesis ialah semakin corak PM, semakin corak PB. Okay, itu saja. Salin balik nota ni penting untuk digunakan bagi soalan-soalan yang lain. Okay, kita sambung nanti ya. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.